Itulah dia tuan-tuan, Al-Quran yang kita tengok hari ni dalam rak kita, dekat rumah kita. Jangan dijadikan sekadar hantaran semata-mata. Maksudnya nak kahwin, buat Al-Quran, beli Al-Quran yang paling cantik, tulis nama contohnya Zaid dengan siapa dia, Fatimah, tulis tarikh pernikahan, buat hantaran, balut cantik-cantik. Kemudian sampai dah anak 2 orang, Quran itu tak dibuka. Al-Quran jangan dijadikan sebagai barang hantaran ataupun sebagai perhiasan semata-mata. Masukkan dekat rak cantik, beli rehal cantik. Al-Quran ini hendaklah dibaca. Kalau hari ini kita meninggal dunia, maka subuh tadi adalah subuh terakhir buat kita selama-lamanya. Kejap lagi kalau tuan-tuan baca Al-Quran, Zuhur nanti tuan-tuan meninggal, itulah bacaan Quran terakhir tuan-tuan buat selama-lamanya. Jadi sebab tu kita tengok orang yang faham kehidupan dunia ni, sementara dia akan pulun tuan-tuan baca Al-Quran. Banyak dia baca Al-Quran. Sebab apa? Dia tahu dekat dunia ni je lah nak baca Al-Quran. Nak solat ke, dekat dunia ni lah nak solat. Nak berzikir ke, dekat dunia ni lah nak berzikir. Lepas dah tutup buku amalan, dah ditutup oleh para malaikat, dah tak ada dah catatan amalan kebaikan kita buat selama-lamanya. Itulah, kalau setakat itulah markah kita B+, itulah markah B+, itulah yang menjadi kekuatan kepada kita untuk nak dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bacalah Al-Quran tuan-tuan. Baca Al-Quran, hantar anak-anak baca Al-Quran. Kalau pergi tuition boleh kita hantar dengan jumlah tuition bayaran yang mahal. Ada orang saya jumpa nak hantar mengaji RM20 sebulan. RM20 sebulan tuan-tuan. Baca Quran je pun nak kena bayar RM20. Tuan-tuan, laburkan tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi anak-anak tuan-tuan nak pandai baca Yasin. Nanti kalau kita dah mati, kita nak harapkan siapa tuan-tuan? Nak harapkan AJK Masjid baca Quran untuk kita ke? AJK Masjid dia akan bacalah. Tapi sebab jemputan. Tapi kalau anak tu yang baca, dia akan baca daripada hati dia. Mustahil AJK Masjid akan baca dalam keadaan menangis. Tapi kalau anak yang baca Al-Quran, dia akan baca Yasin. Yasin dia dah tak boleh dah. Sebab apa? Ikhlasnya dia nak bacakan kepada mak ayah dia. Sebab tu tak rugi tuan-tuan kita laburkan bagi anak kita pandai baca Al-Quran. Tak syarat pun. Dekat akhirat nanti Allah akan panggil siapa yang ahli Quran. Ahli Quran ini Allah panggil dengan gelaran ahli keluarga Allah. Mana ahli keluarga aku? Ahli keluarga aku ni bukannya maksud anak Tuhan. Allah iktiraf orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah panggil dia dengan ahli keluarga. Mana ahli keluarga aku? Ahli keluarga tuan-tuan, rapat tak rapat tuan-tuan? Ahli keluarga, mana ahli keluarga aku? Tak syarat pun orang itu mesti tahfiz. Tak syarat tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu, aku bukannya tahfiz Al-Quran. Cukup tuan-tuan menghidupkan Al-Quran, baca tuan-tuan. Bersusah payah dalam menyebut Al-Quran. Ini lidah dah pelat sangat dah ni. Bersusah payah nak menyebut Al-Quran. Kesungguhan kita membaca Al-Quran, itu yang Allah pandang. Bukan Allah nak tanya berapa kali kamu khatam. Berapa kali kamu kata, kamu ada degree Quran ke? Kamu ada degree tahfiz ke? Allah tak tanya tu. Allah nak tengok bagaimana kita hidup dengan Al-Quran. Ada orang kalau dia dah biasa baca Al-Quran, dia pergi manalah, dia pergi musafir mana-mana, dia tak baca Al-Quran, dia teringat tuan-tuan. Dia rindu. Bila pegang Quran, dia akan peluk Quran tu tuan-tuan. Dia peluk Al-Quran tu sebab apa? Sebab rindu dengan Al-Quran. Sebab dia dah terbiasa hidup dia dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, ambil peluang selagi mana hayat kita ada.